A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ya ni huruf nida. Ya maknanya wahai. Ya ayuhan nas, wahai manusia. U'budu, sembahlah. Rabb, Tuhan, kum, kamu. Allazi, yang. Khalaqa, telah menciptakan. Kum, kamu. Wah, dan. Allazina, orang-orang yang. Min, dari. Qabli, sebelum. Kum, kamu. La'alla, supaya. Kum, kamu. Tattaqun, bertakwa, menjadi orang yang bertakwa. Jadi terjemahannya yang mudah. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini nampak saja ringkas, mudah tapi mempunyai timbangan yang sangat berat. Sini Allah SWT telah memerintahkan, memanggil semua manusia. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu. Kemarin dulu kita dah belajar dalam surah Al-Fatihah, Rabb maknanya apa? Rabb bermaksud Tuhan yang memelihara. Rabb juga bermaksud daripada tidak ada dijadikan ada sampailah ke tahap sempurna. Jadi itu semua akan melalui proses, mempunyai bertahap. Jadi Tuhan ini yang memelihara kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memanggil sekalian manusia. Kalau kita lihat dalam dunia ini, macam-macam orang membuat sembahan. Ada yang sembah kepada matahari, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah binatang-binatang, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah api, dan macam-macam orang menyembah. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala memanggil ke semua mereka bahawa yang patut dan wajib disembah iaitu Tuhan. Tuhan kamu. Tuhan yang bagaimana? Ini diterangkan kepada ayat yang seterusnya. Allazi, yang. Khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Wallazi, dan bagi orang-orang yang min qablikum, sebelum kamu. Tujuannya apa? La'alakum tattaqun. Jadi di sini kita telah tahu bahawa dalam surah Al-Fatihah kita bagaimana kita tahu perkataan Rabb itu, iaitu Tuhan yang memelihara. Jadi di sini ayat ini adalah kata perintah. U'budu. Kata perintah Allah SWT, sembahlah Tuhan kamu. Yang Tuhan yang kita tahu tadi, yang Rabb tadi, yang memelihara tadi. Jadi di sini bila kita disebutkan Rabbakum di sini, ini ada syarat bahawa manusia itu boleh mengaku dia telah beriman, dia telah faham, dia telah belajar. Tetapi apakah dia menyembah, benar-benar menyembah kepada Tuhannya yang menciptakannya, yang telah menjadikannya? Jadi di sini sekadar kita mengatakan kita telah masuk Islam, sekadar kita telah mengatakan kita tahu belajar Al-Quran, kita dah baca buku-buku hadis, buku-buku sejarah atau buku-buku tafsir, kalau sekadar kita mengakukan kita dah ada semua itu, tetapi kita tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itu semua hanyalah sia-sia sahaja. Jadi ayat ini sebagaimana saya katakan tadi membawa timbangan yang sangat berat. Allah SWT memanggil manusia
iaitu menyembah Tuhan yang memeliharanya. Rabb, bila digunakan Rabb di sini, maknanya dia yang mengetahui dalaman dan luaran kita. Dia akan memberikan kita nourishment, perbekalan, persediaan dan sebagainya. Seperti yang disebutkan Allah Ta'ala dah sebutkan, khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, yang telah menjadikan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu. Jadi Allah Subhanahu Ta'ala iaitu yang maha berkuasa, dia yang maha mengetahui. Jadi orang-orang yang sebelum kita ni pun Allah Ta'ala telah pelihara mereka. Bagaimana mereka yang sudah berpengalaman sebelum ini memberikan tumpuan atau tujuan tauhid yang utama dalam kehidupan mereka, dan mereka menyembah Tuhannya, bagaimana Allah Ta'ala memelihara mereka dan menyelamatkan mereka. Jadi di sini Allah Ta'ala mengulang balik kepada kita, beritahu Allah Ta'ala yang telah memelihara kita dan memelihara orang-orang yang sebelum kita. Sebagai contohlah, kita katakan bahawa ibu bapa kita yang telah memelihara kita, yang telah berlaku ihsan kepada kita. Jadi kita diajar untuk menghargai pengorbanan dan perjuangan yang mereka telah lakukan dalam memelihara kita semasa kita kecil. Kita diajar, kita dituntut untuk menghargai penghormatan atau pengorbanan yang ibu bapa kita telah lakukan. Jadi begitu jugalah kita harus menghargai apa yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Kita lihat untuk kehidupan manusia ini, untuk kita boleh berjalan di atas muka bumi ini, pelbagai benda yang kita perlukan. Kita perlukan cahaya, kita perlukan air, kita perlukan tanah, kita perlukan oksigen dan bermacam-macam lagi. Jadi Allah SWT mengingatkan kita kembali. Rabbakum di sini, siapa yang telah memelihara kamu, menjadikan kamu, memberikan kamu semua perbekalan itu. Matahari, air, sungai, gunung, tumbuhan, haiwan, tempat tinggal. Jadi di sini Allah Ta'ala mengajak kita untuk mengingat kembali, sebagaimana kita dah belajar dalam surah Al-Fatihah tadi, Ar-Rahmanir-Rahim tadi. Ingat balik bagaimana dia yang maha berkuasa. Jadi Al-Quran di awal lagi telah mengajarkan kita untuk menyembah Tuhan dan beriman kepada tauhid keesaan Tuhan yang satu. Jadi kalau kita lihat daripada kitab-kitab syariat yang lain, mereka tidak ajarkan seperti ini. Kecuali Al-Quran yang awal lagi telah mengajarkan manusia untuk yakin, beriman dan melihat kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya nabi-nabi pun mengajar seperti itu juga. Cuma orang-orang yang menyeleweng pelajaran itu, mereka tidak meletakkan pelajaran tauhid itu yang utama, tapi mereka meletakkan benda-benda yang lain yang lebih utama. Tetapi di sini Al-Quran, sebuah kitab yang sempurna, mengulang kembali sebagai kitab yang paling purna, mengumpulkan daripada agama-agama yang sebelumnya, mengajarkan kita kembali kepada tauhid, iaitu menyembah kepada Tuhan yang satu. Jadi apabila manusia ini sudah pandai tahu menghargai, mau sujud, bersyukur kepada nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan, apa tujuannya di sini? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa ini bermaksud orang yang ada perasaan takut, yang dikurniakan kecintaan bersamanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuannya untuk menjadikan kita bertakwa supaya kita terselamat daripada dosa-dosa atau daripada kesilapan
atau daripada melakukan kezaliman di atas muka bumi ini. InsyaAllah ta'ala orang-orang yang patuh dan taat kepada syariat dan berjalan atas syariat, mereka akan terselamat di dunia ini. Ayat inilah yang mengajak kita menyembah kepada Tuhan yang hakiki, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah memberikan nourishment atau perbekalan atau kehidupan kepada kita. Dan kalau kita sudah pandai menghargainya, mau bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mau menjadi orang yang soleh, mau jadi orang bertakwa, ini akan membawa keselamatan atau najat dalam kehidupan kita di dunia ini. Nanti boleh tanyakan soalan lah untuk di sini. Kita teruskan dengan ayat yang seterusnya. Allazi ja'ala lakumul arda, yang, iaitu tadi sambungan tadi, Tuhan tadi yang menciptakan, kemudian ada lagi allazi yang ja'ala, yang telah menjadikan lakum, bagi kamu, al arda, bumi, firasyan, hamparan, wa, dan as-sama, langit, binaan. Binaan maknanya satu tempat yang teguh, atau kita kata tiang pun boleh. Wa, dan anzala, telah menurunkan, min, dari, as-sama, dari langit, ma'an, air. Fa, maka, akhraja, keluarlah, bihi, darinya, min, dari, samarat, minas samarat, dari pelbagai tumbuh-tumbuhan, rizkan, yang telah direzekikan, lakum, bagi kamu. Fala, maka janganlah, taj'alu, kamu menjadikan, lillahi, bagi Allah Ta'ala, andadan, sekutu. Wa, dan antum, kamu itu sebelumnya, ta'lamun, kamu mengetahuinya. Jadi terjemahannya yang mudah, allazi ja'ala lakumul arda firasya, dialah yang telah menjadikan bagi kamu muka bumi ini sebagai hamparan. Wassama'a bina'a, dan langit sebagai di sini diterjemahkan bunyan, sebagai bina, kita boleh katakan sebagai tempat atau sebagai bumbung pun boleh juga, tiang pun boleh juga. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan dia telah menurunkan dari langit air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dan dari air itu maka keluarlah darinya pelbagai tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Samarat ni jamak daripada samar, berbagai jenis buah-buahan, rizqan lakum, yang direzekikan kepada kamu. Fala, maka taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kamu menjadikan bagi Allah sebarang sekutu padahal kamu mengetahuinya. Okey. Jadi ayat ini menjelaskan, kita dah belajar sebelumnya, ja'ala maksudnya menjadikan, al-arda kita dah belajar sebelumnya, itu bumi, kan, bumi tempat pun boleh, negeri pun boleh. Firash, okey, sekarang di sini firasya. Firasyan maknanya hamparan. Hamparan atau kita katakan lantai pun boleh juga. Jadi bila disebutkan bumi ini dikatakan sebagai hamparan, maknanya untuk kemudahan kita, untuk keselesaan kita. Dan kalau contohnya kita di rumah, kalau kita tak letak karpet kan kurang selesa. Jadi bila kita letak karpet, barulah kita merasa selesa. Jadi bila dikatakan, Allah Ta'ala katakan di bumi ini dijadikan hamparan, maksudnya adalah kemudahan dan demi untuk keselesaan kita. Kemudian ditambah lagi wassama'i bina, dan bumbung sebagai pelindung, kan, macam rumah kepada kita. Jadi kita tahu bahawa zaman sekarang ni kita dah belajar bahawa atmosfer bumi yang kita tinggal di ini
ia pun sebagai pelindung kita daripada infrared, cahaya yang berlebihan yang boleh membakar kita. Itu dia tapis itu kita punya atmosfer. Dan apa pun anasir-anasir benda yang dari luar yang bila nak terjatuh hempas ke bumi dia akan membakarnya dahulu. Dan mungkin jadi ketulan yang besar menjadi ketulan yang kecil ataupun terbakar di luar dan terbakar jadi tak mengena bumi. Ini pun para ahli sains telah mengkajinya, telah membuktikannya bahawa langit ini yang Allah Ta'ala ciptakan bagi kita, kalau tidak ada macam bentuk perlindungan, kita tidak boleh hidup di muka bumi ini. Kerana cahaya matahari yang kuat itu kita tak dapat menampungnya. Jadi ayat ini membuktikan bahawa penemuan sains itu benar. Maknanya Al-Quran terlebih dahulu daripada ahli sains. Allah Ta'ala ada sebut langit itu sebagai pelindung begitu. Okey. Wa anzala minas sama'i ma'an. Jadi untuk keselesaan, kesinambungan kehidupan kita, Allah Ta'ala telah turunkan dari langit iaitu air. Dengan adanya air maka keluarlah darinya pelbagai jenis tumbuhan. Jadi kita tahu bahawa air adalah merupakan sumber yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dan banyak ahli sains yang mengkaji sebelum ini mengatakan bumi ini dengan kemikalnya memang sudah ada. Kan bagaimana kejadian awal bumi ini. Tanah dah ada, gunung dah ada, batu dah ada, pasir dah ada. Kan gas pun dah ada. Tapi kerana tidak ada air, maka tidak ada kehidupan di situ. Jadi bila Allah SWT katakan dalam ayat ini, Allah Ta'ala menurunkan air, barulah ada kehidupan. Jadi ini adalah air benda yang sangat penting untuk kehidupan. Kalau kita kata kita ada tanah, kita ada api, kita ada udara, tapi tetap tidak ada kehidupan. Saya pernah baca buku Revelation, Rationality, Truth and Knowledge di mana Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah ta'ala telah menjelaskan bahawa para ahli sains telah membuat kajian dalam satu akuarium dia letakkan tanah dan dimasukkan gas dan dia menunggu boleh tak ada kehidupan di dalamnya. Tetapi setelah seminggu menunggu tidak ada kehidupan. Kemudian akuarium yang sama, tanah yang sama, kemudian dia bubuh haba di bawahnya. Kasih warm lah, kasih panas. Tetap juga tidak ada kehidupan dalam akuarium itu. Kemudian eksperimen seterusnya, akuarium yang sama, tanah yang sama, the gas yang sama, kemudian api yang sama, kemudian dituangkan sedikit air di dalam akuarium itu. Dalam tempoh 3 hari sahaja, maka adalah lumut-lumut yang tumbuh di keliling-keliling akuarium itu. Ada hijau-hijau, lumut-lumut timbul. Jadi para ahli sains telah membuktikan bahawa air ini adalah sangat penting untuk memberikan interaksi dan mengaktifkan kemikal-kemikal yang ada untuk terciptanya satu kehidupan. Jadi Al-Quran sekali lagi benar. 1400 tahun dahulu Al-Quran telah membenarkan bahawa air itu adalah sangat penting untuk kehidupan. Jadi dari situ keluar apa? Minas samarat, buah-buahan. Jadi kita lihat bagaimana kenapa disebutkan buah-buahan. Kalau kita sebagai seorang petani, kalau kita nak menanam sesuatu, kita boleh terus mendapatkan buah tak? Belum tentu kita boleh mendapatkan buah terus serta-merta. Mula-mula kita tanam benih. Kemudian dia akan berakar. Kemudian dia akan mengeluarkan tunas. Kemudian perlahan-lahan dia akan mengeluarkan daun. Membesar. Dan menjadi dahan. Menjadi pokok. Kemudian lama selepas itu, barulah dia menghasilkan bunga.
Selepas bunga barulah dia menghasilkan buah. Jadi ini proses yang lama dan memerlukan kesabaran. Dan kadang-kadang petani mereka akan merasa kecewa. Kenapa? Kadang-kadang tunas mati. Kadang-kadang pokok yang tumbuh berbunga tapi buah tidak ada. Dan kadang-kadang buah busuk. Dan macam-macam cubaan yang mereka harus hadapi. Tapi di sini bagaimana Allah SWT telah terangkan, dikeluarkan pelbagai buah-buahan. Maknanya berjaya. Maknanya successful. Allah Ta'ala telah buat pelbagai-bagai jenis buah-buahan. Dari mangganya, dari apple-nya, orange-nya, anggurnya dan pelbagai. Allah Ta'ala buatkan yang itu yang merupakan kejayaan lalu direzekikan kepada kita. Jadi kita menikmati rezeki yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kita. Ada Tuhan lain selain daripada Allah Ta'ala boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Menjadikan bumi sebagai hamparan, melindung kita daripada cahaya matahari yang panas, kemudian yang memberikan air kehidupan kepada kita, lalu memberikan kita rezeki dengan pelbagai kehidupan. Boleh ada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala melakukan pekerjaan seperti ini? Tidak boleh. Maka itu di sini ayat ini mengajak kita mengimbau kembali bagaimana besarnya kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat bermurah untuk kita sekalian umat manusia ini. Bahawa dijadikan bumi ini untuk keselesaan kita, kemudahan kita. Membuatkan kita mempunyai kehidupan di sini. Memberikan kita rezeki daripada pelbagai untuk kita menikmati kehidupan ini. Maka kita harus berlaku seperti mana? Selepas itu Allah Ta'ala menuntut. Allah Ta'ala menuntut kita, maka janganlah kamu fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahuinya. Ini Allah Ta'ala telah mengurniakan kita pelbagai tadi yang di atas tadi, maka Allah Ta'ala menuntut kita supaya jangan mensyirikkannya. Kita perlu ingat kepada perintah di sini. U'budu, sembahlah Tuhan. Tuhan yang bagaimana yang tadi saya dah terangkan panjang lebar, Tuhan yang bagaimana. Jadi janganlah kita menyembah atau mensyirikkannya padahal kita mengetahui. Kenapa Allah Ta'ala disebut di sini? Kerana manusia ini kadang-kadang tidak tahu berterima kasih. Atau mau benda sesuatu itu maukan benda dengan segera. Sebagai contoh, kadang-kadang orang ini dia malas bekerja. Tapi dia nakkan rezeki. Dia nakkan kejayaan. Kalau dia nak bekerja gaji setakat 1,000 sebulan dengan masa yang 12 jam, 13 jam, dia tak mau. Dia nak yang cepat. Cepat macam mana? Dia kata mungkin dia tikam nombor ekor mungkin boleh jadi kaya. Atau dia pergi merompak boleh jadi kaya. Atau dia sembah kepada kubu-kubu, minta ilmu kuat, ilmu kebal supaya dia boleh menganiaya orang lain. Jadi inilah Allah Ta'ala memperingatkan kepada kita, janganlah kita menyekutukannya. Janganlah kita menyekutukannya dengan sebarang apa pun. Nanti saya akan terangkan lagi kalau seorang. Sebenarnya banyak ni kalau kita nak sebut pasal sekutu ni memang banyak. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Padahal kita memang tahu, kita sedar bahawa segala ciptaan Allah Subhanahu Taala yang telah dikurniakan kepada kita, kita menikmatinya, kita merasakannya. Sepatutnya kita di sini menyembah Tuhan yang tadi yang memelihara kita. Maka jangan kita menyekutukannya dengan sebarang apapun. Okey. Alhamdulillah, inilah ringkas dapat saya sampaikan untuk kelas kita pada malam ini. 2 ayat. Walaupun sering kita membacanya tapi kita belum
benar-benar menghayatinya. Tetapi pada malam ini insya-Allah taala dia yang sebaik-baik memberi taufik kepada kita untuk menyedarkan kita bahawa tujuan kita beribadat menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala telah memberikan segala-galanya, kurnia, kelebihan, kesenangan kepada kita untuk hidup di dunia ini. Jadi kita harus menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Cara mana kita harus bersyukur? Iaitu dengan kita sujud beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, La akuna an abdan syakura, tidak mahukah aku menjadi hamba-Nya yang bersyukur? Jadi cara mana Rasulullah SAW bersyukur? Bukan sekadar syukur-syukur Alhamdulillah, bukan. Rasulullah SAW sujud, menyembah, memuji Allah Subhanahu Taala, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Taala, dan sentiasa memohon rahmat petunjuk daripadanya untuk terus melakukan amal kebaikan di atas muka bumi ini. Sekian untuk hari ini. Kita ada masa 20 minit untuk sesi soal jawab. Jadi siapa-siapa yang ada nak tanyakan silakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.